Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pemain-pemain kayu, pemain kayu ataupun yang sentiasa bermain dengan kayu, sama ada sedang ataupun bakal pembuka kebun baru ataupun kebun lama. Di sini saya ada berniat untuk membuat beberapa video-video berkaitan dengan kayu-kayu. InsyaAllah saya akan masuk di dalam YouTube bagi menerangkan ataupun membantu Jabatan Perhutanan Malaysia terutamalah, walaupun saya tidak ada keizinan bertulis tetapi berniat untuk membantu para pemain kayu, pemain chainsaw terutama mesin-mesin yang bergergaji dari di dalam skill penerbangan, skill penyediaan barang-barang peralatan kerja, terutama sekali dari segi keselamatan. Di situ, di dalam video itu nanti saya akan menerangkan secara terperinci berkenaan pelaksanaan peringkat awal penyiapan diri terutama dari segi keselamatan. Kerana rata-rata yang kita lihat hari ini banyak sangat apabila saya lihat budak-budak baru bermain dengan chainsaw, tidak menjaga faktor keselamatan, dan apabila dilihat pemain chainsaw ni dia pakai hentam saja terpokok. Teknik penerbangan tidak ada, ciri-ciri keselamatan tidak ada, dan start chainsaw pakai bantai saja, pakai tebang ikut suka hati. Jadi di sini saya ingin menyarankan bahawa itu amat berbahaya. Dan dengan melihat perkara begitu, saya berniat untuk mendidik sedikit daripada pengalaman yang saya ada. Dan untuk diterangkan juga, saya salah seorang daripada pemegang lesen penerbangan hutan simpan Malaysia yang diperolehi pada tahun 2002, kalau tak silap saya. Telah pun berkursus dan dikursuskan di hutan simpan Tersang, dan yang dihadiri oleh beberapa belas penerbang profesional. Tujuan kursus itu untuk memperolehi lesen menerbang berarah. Alhamdulillah, saya di kursus itu saya telah berjaya mendapatkan lesen tersebut, dan walaupun banyak kawan-kawan saya yang gagal untuk mendapat, kerana penerbangan berarah ini amat perlu penting kepada pemain hutan, pemain chainsaw, penerbang balak terutama sekali lah. Di situ diajar banyak teknik-teknik persiapan diri dari segi keselamatan, mesin, arah lari, tebangan, dan bermacam-macam lagi. Oleh itu, apabila saya melihat klip-klip video yang telah disiarkan di dalam media-media tersebut,
maka timbul rasa hati saya perlu tampil sedikit demi sedikit dengan pengalaman yang ada. Dan sekarang ni pun saya masih lagi menjadi penerbang balak lagi. Kalau ada tempat-tempat kerja, ada permintaan kerja dan saya pergi. Walaupun umur saya sekarang ni dah 61 tahun ya. 61 tahun. So dengan klik-klik video tersebut, maka saya berharap dapat menyumbangkan sedikit pengalaman saya kepada pemain-pemain Chainsaw, terutama grup Chainsaw Malaysia. Saya ada menjadi ahli di dalam grup tersebut dah. Dan di dalam grup tersebut pun insya-Allah saya akan memanfaatkan tujuan awal saya. InsyaAllah nantikan video klip saya di dalam klip-klip tersebut, dan saya akan menerangkan dari segi peringkat awal penglibatan saya di dalam penerbangan balak. Cuma saya di sini saya nak menceritakan bahawa penerbangan balak ni ada beberapa cara menerbangkan, tetapi saya tak dapat nak menceritakan tanpa video. Sebab itu saya kata saya akan buat klip video dan akan menceritakan dan menerangkan teknik-teknik penerbangan. Ya, kalau kita dengan parang pun kita menerbang juga. Menerbang. Kalau yang kecil-kecil itu memancas, tapi kita hakikatnya menebang. Jadi ilmu penerbangan ni amat perlu untuk dipraktikkan sebagai pencari rezeki, dan juga keselamatan diri itu penting. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lain yang akan saya terangkan bagi membantu di Jabatan Perhutanan. Kerana ramai yang tidak tahu bahawa Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia ada mengadakan kursus-kursus khas bagi penerbangan ya. Tapi ramai yang tak tahu, mungkin yang terlibat hanya penerbang balak sahaja. Tapi sebenarnya orang awam pun boleh menyertai teknik penerbangan. So Jabatan Perhutanan Malaysia Semenanjung Malaysia, saya rasa tidak keberatan untuk mengambil orang awam berkursus ya. InsyaAllah lah. Tapi saya tak tahu bagaimana untuk cara-cara memohon lah. So siaran saya ni pun siaran awam, akan saya siarkan secara awam. Mungkin Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Malaysia ataupun yang terlibat melihat menonton ya. Saya berniat menyumbangkan serba sedikit lah pengalaman saya kepada yang melihat klip-klip video ini, demi keselamatan, demi mencari rezeki ya. Cuma saya menyarankan di sini jangan menebang hutan simpan ya. Membuat kebun ke apa ke, jangan menebang hutan simpan, hutan yang tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Kerana satu, melanggar faktor undang-undang perhutanan negara. Yang kedua, kita tak tahu macam mana dari segi keselamatan, amat penting ya. Dan tuan-tuan juga akan dapat melihat sebagaimana peringkat awal lah ya. Peringkat awal penglibatan diri kita ya sebagai pemain Chainsaw. Saya tahu ramai yang berminat dengan Chainsaw, daripada yang sekecil-kecil sehingga yang sebesar-besar. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, klip video yang akan datang ni saya akan memperlihatkan saya punya sijil
dah tahun berapa dan nombor berapa ya. Kerana CJ dia tu dokumen tersebut amat susah untuk diperolehi. Ya. Walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton, sudi mengambil peluang menimba ilmu daripada klip saya ni. Sebagaimana yang saya katakan tadi, insya-Allah ini adalah klip video peringkat awal. Akan saya tunjukkan dari segi penyediaan tempat, mula-mula kita nak kerja. Tetapi sebelum tu saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya di seluruh tanah air yang saya terlibat dengan penerbangan balak, sama ada hutan simpan ataupun hutan state land ya, kawasan yang sudah kerja. Juga peringkat awalnya saya juga nak menerangkan bahawa penerbangan di Malaysia lah ada 3 peringkat lah. 3 peringkat. Yang pertama sekali hutan dara lah ya, hutan dara. Hutan dara ni mempunyai lilitan balak yang berukuran besar lah ya, besar. Dan saya pernah menebang balak berkongsi 3 chainsaw dengan kawan saya meranti bukit. Penerbangan 3 chainsaw. Balak tersebut, satu ketong tu hanya 1 lori, 1 ketong punya besar. Lilitan saya dah lupa dah. Tetapi siapa yang pernah lihat tangki minyak diesel tu yang besar tu, tangki minyak diesel yang besar tu, itulah saiz dia ya. Itu saiz dia penerbangan. Hampir mengambil masa nak numbang ke pokok tu hampir 4 jam lebih ya. 4 jam, hampir 5 jam baru tumbang. Nak mengetong tu satu hal lagi lah. Yang pertama hutan dara ya. Yang kedua, hutan yang telah kerja. Hutan yang telah kerja ni maksud dia yang telah ditebang, hutan dara dan telah ditebang, kemudian beberapa belah tahun atau berpuluh tahun, kemudian dikeluarkan satu lesen untuk penerbangan kali kedua. Penerbangan kali kedua ni saya kira nanti saya ceritakan lah, tapi berbahaya sikit. Ya. Dan hutan kali ketiga tu ya, kayu pul tu, kayu yang kecil-kecil, yang kita tengok kayu yang kecil besar-besar, gantang besar-besar, cupak tu. Itu kali ketiga. Itu kali ketiga. Tetapi dalam tiga tempat ni, yang paling selamat sekali menebang adalah hutan dara. Hutan dara. Walaupun kayu tu besar, kayu tu memang mengambil masa yang lama untuk ditebang. Tetapi selamat. Selamat. Kita menebang pokok tu saja yang tumbang. Pokok lain jarang sangat. Adalah sedikit-sedikit yang menurut pokok yang tumbang tu, tetapi jarang sangat. Kerana dia tidak ada halangan untuk untuk tumbang lah. Untuk tumbang tidak ada halangan. Dia terus tumbang ke arah yang kita nak tebang. Ya. Sebab orang takut nak tebang pokok besar, memanglah tak biasa, memang takut lah. Maksud saya kali kedua tadi, penerbangan hutan kali kedua di dalam pelesenan yang telah diluluskan, iaitu kawasan tebangan kedua. Sedikit berbahaya. Ya. Banyak orang kena, banyak dah yang jadi arwah, banyak dah yang mendapat kemalangan-kemalangan. Banyaklah. Tapi boleh dibilang juga lah kali kedua. Kerana dia berpaut-paut ya. Kayu yang tu dia rendah, dia hampir sama dengan kayu yang kecil-kecil tu. Jadi apabila penerbangan berlaku, maka itulah yang saya katakan kursus-kursus ilmu-ilmu penerbangan perlu. Yang lebih berbahaya lagi, adalah penerbangan yang ketiga. Maksud saya penerbangan habis. Tebang habis. Ini yang paling bahaya.
Tu yang kita tengok orang klik-klik video tu pergi buka hutan di tepi-tepi kampung, di pinggir-pinggir desa ya. Maksud saya yang paling bahaya sekali adalah pokok tu sama dengan keadaan hutan yang ada. Sama hutan yang ada kerana dia berlumba-lumba untuk naik atas untuk hidup ya. Akar dan juga rotan-rotan dan sebagainya lagi yang berpaut berpegang-pegangan ya di atas. Maka teknik penerbangan perlulah diketahui ya. Kerana di situ amat berbahaya. Pokok yang kita nak tebang tu ada akar. Akar pun besar-besar betih, besar-besar lengan akar dia. Rotan dan sebagainya lagi berpegang-pegangan tangan mereka di atas sana. So bila berlaku penerbangan, inilah ilmu yang paling penting. Dah banyak ratusan orang yang menerima kemalangan tu, yang mendapat kemalangan hingga membawa maut. Kita tak nak cerita lagi lah bab kecacatan, bab cedera kekal apa semua kita nak cerita. Itu banyak sangat. Terlalu banyak ya. Tapi saya tak dapat fakta untuk menerangkan berapa. Tetapi kawasan tersebut telah meragut 4 ataupun 5 nyawa kawan-kawan saya yang sama menerbang dengan saya. Ya, dah menjadi arwah. Itu profesional tu dah profesional dah. Memang kerja mereka menerbang balak. Ajal dan maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehendak dan ciptaannya maka terjadilah juga ya. So banyak sangat lah. Jadi di sinilah fakta-fakta saya menyedari bahawa perlu saya kongsikan pengalaman-pengalaman tentang penerbangan balak. InsyaAllah di klik-klik video yang akan datang saya akan menerangkan dari skill-skill persiapan diri dan juga peralatan-peralatan InsyaAllah. Sehingga berjumpa di lain hari, di lain klip. Saya ucapkan kepada kawan-kawan semua, semoga berhati-hati dengan bermain chainsaw. Mesin-mesin ni baik kecil ataupun besar, kerana banyak faktor-faktor berbahaya yang ada pada mesin dan diri kita. Kesilapan sedikit daripada kita bagi melaksanakan kerja-kerja hutan ni, maka bencana akan menimpa. InsyaAllah di lain klik-klik video yang saya akan hantar ke YouTube, tuan-tuan semua akan dapat menyaksikan sebagaimana aturan dan peraturan yang telah saya lalui ya. Dari itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang melihat klip video saya ini. Semoga mendapat manfaat peringkat awal ni kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua sekali. Semoga maju jaya kerja insya-Allah. Jaga keselamatan, jaga keperluan kita antara mesin dan kita. Kerana yang kita kerja tu, kita kerja berdua. Ada mesin, tidak ada kita, mesin tak berjalan. Ada kita, mesin tak ada, kita tak dapat rezeki. Cari rezeki, itu pasti. Jaga diri, keselamatan, itu mesti. Duit tidak boleh bawa ke mana-mana. Ya. Duit tidak boleh bawa ke mana-mana walaupun perlu dicari sehari-hari. Tetapi keselamatan diri, keselamatan keseluruhannya itu pasti. Sehingga berjumpa di lain klip. Saya mengucapkan selamat kepada semua rakan-rakan dalam grup, sama ada di dalam grup ataupun penonton awam. Semoga penerangan saya ini memberi manfaat kepada semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi melihat klip video saya ini dan penerangan serba sedikit. InsyaAllah akan saya susul kemudiannya. Dengan itu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.